Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsikan dengan kamu tentang jenis-jenis sudut bagi garis lurus dan juga okey. So kita nak tengok jenis-jenis sudut lah. Jenis-jenis sudut. Okey, yang pertamanya sudut di mana X lebih besar daripada kosong tapi tak sampai 90 darjah. So sudut ni biasanya macam inilah. Ni X Sudut ini dipanggil sebagai acute angle. So macam mana nak ingat perkataan acute lah. So acute ni biasanya kita tahu dia macam kecil, comel dan sebagainya lah kan. So kita kalau nampak sudut yang kecil ni, maka kita selalu ingat dia adalah acute angle. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sudut tirus. Okey, ni yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada ngam-ngam 90 darjah. Ini kita panggil, ni X sama dengan 90 darjah. Cuma sudut 90 darjah saja yang kita akan tandakan dengan simbol segi empat macam inilah. Kalau dia tak ada 90 darjah tu, kita tak ada tandakan dengan simbol macam ni. Ini kita panggil sebagai right angle. Atau sudut tepat lah. Sudut tepat ni 90 darjah. Okey. Baik, kita tengok yang seterusnya. Nombor 3. Kalau dia besar. Ni X ni dia lebih daripada 90 darjah. Tadi kalau tengok yang atas ni, yang ini dia 90 darjah kan. Yang ini sana ni dia lebih lagi 90 darjah. Maknanya dia area daripada lebih 90 darjah ni, tetapi dia tak sampai 180 darjah. Antara 90 darjah sehingga 180 darjah. Apakah nama sudut ini? Kita panggil sebagai obtuse angle. Atau dalam bahasa Melayu, sudut cakah. Sudut cakah ni dalam bahasa Melayu, kenapa dia panggil cakah? Cakah ni juga bermaksud capang. Sama je maksud dia. Cakah dengan capang ni sama. Jadi kalau capang ni, biasa kita teringat dengan telinga orang kan. Jadi kalau kamu nak tengok, kita bagi contoh yang lain lah. Contohnya, kalau saya tengok mata ni, so boleh nampak telinga dia yang capang kat situ kan. Okay. So sudut cakah kita boleh remind macam sudut telinga capang lah. Okay, sudut cakah jangan lupa tu. Yang keempat, kalau X ni betul-betul 180 darjah, maknanya garisan ni adalah straight line atau garis lurus. Mudah sajalah. So yang kelima, kalau dia lebih besar daripada 180, sama ada X kat sini ataupun dia ke sini dia terus lagi besar. So ini dipanggil sebagai reflex angle atau sudut reflect. Bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sama saja. Akhir sekali, kita ada di mana X sama dengan 360 darjah. Dia daripada awal ni, dia pusing sampai akhir ni. Dipanggil a whole turn. Atau satu bulatan. So itu je lah jenis-jenis sudut. Jadi jenis-jenis sudut ni kadang-kadang dia akan tanya. Contohnya sudut 148 darjah jenis apa? So kita kena cakap dia sebagai obtuse angle. Kita dia kata lakarkan sudut obtuse angle. So kita kena buat satu lakaran lah macam gini. Macam ni betul lah. Okay. Atau boleh kata nyatakan nilai yang mungkin bagi X jika X ialah sudut
cakar. Contohnya lah. So, kalau kamu jawab X sama dengan 120 darjah. Betul lah ni. Kadang-kadang dia bagi manakah di antara berikut yang merupakan sudut cakar. Contohnya 45 darjah, 359 darjah, 90 darjah dan 136 darjah. Jadi kamu pun jawab D. Jadi betul lah. Okay. So macam-macam cara dia boleh tanya soalan yang inilah. Okay. Mudah saja. Baik, saya akan teruskan pergi kepada jenis-jenis sudut yang seterusnya. Baik. Sebelum itu kita nak tahu kalau kita ada sudut macam ni kan. Yang ini 90 darjah kan. Baik, kalaulah di sini kita punya sudut ni 40 darjah, berapakah nilai X? So macam mana kita nak tahu nilai X? So kita tahu bahawa kedua-dua sudut ni bila kita tambahkan nilainya adalah 90 darjah. Maka X tambah 40 darjah adalah 90 darjah. X adalah 90 darjah tolak 40 darjah. So ini dipanggil sebagai 50 darjah. Sudut ini dipanggil sebagai complementary angle. Atau sudut pelengkap. Okey, kita tengok yang seterusnya. Kalau kita ada kalau ni garis lurus, AB adalah garis lurus, maknanya kita tahu nilai sudut ni adalah 180 darjah. Baik, kemudian dia beri sudut di sini, katalah nilainya adalah 60 darjah. Di sini X. So, kita tahu X campur 60 darjah. Dia bukan 90 darjah, tapi kerana depan satu ni 180 darjah. So, X sama dengan 180 darjah tolak 60 darjah. Dapat 120 darjah. Ini dipanggil sebagai supplementary angle atau sudut sepadan. Okay. So mudahlah. Baik, contoh yang lain kadang-kadang dia bagi macam gini. Di sini 60 darjah. Tiba-tiba di sini dia bagi 2x. So macam mana nak selesaikan? So kita tahu 2x campur 60 darjah adalah 180 darjah. So 2x adalah 180 darjah tolak 60 darjah. Dapat 120 darjah. Tapi ini bukan jawapan kita sebab ini 2x. So x adalah 120 darjah bahagi 2 dapat 60 darjah. So mudah saja. Baik, kita tengok yang seterusnya. Kalau kita ada contoh macam inilah. 120 darjah, 100 darjah. Di sini dia bagi X. So, jumlah total ketiga-tiga sudut ni sepatutnya adalah 360 darjah. So, kita tahu X campur 100 darjah, campur 120 darjah, sama dengan 360 darjah. X sama dengan 360 darjah, tolak 220 darjah. So, dapat 140 darjah. Selesailah. Ini dipanggil sebagai whole turn angle. Baik, sekarang saya nak cuba tanya kamu lah. Ikut pandangan mata kamu Antara A dengan B mana lagi besar? Baik, mungkin ada yang cakap B, ada yang cakap A, sebagainya lah. Baik, jawapan dia antara A dengan B, A dengan B, B lagi besar lah. Sebab apa? Dia punya, tengok huruf dia pun besar, dia pun tulisan huruf besar dan sebagainya. Tetapi kalau kita tanya sudut A dengan sudut B, mana lagi besar?
Jawapannya sama. Sudut dia sama. Hurufnya tak samalah, B besar lah. Tapi kalau tengok sudut, dia akan sama. Sebab ini dipanggil sebagai sudut bertentangan bucu. Okey, mudah sajalah. So, kalau kita ada contohnya dekat sini, X, di sini 53 darjah contohnya. So, X sama dengan 53 darjah. Sebab dia bertentangan bucu kan. Dia sama je lah. Dia punya nilai dia. So, mudah sajalah. Baik. Sekarang kita pergi kepada garis selari. Apakah maksud garis selari? Maksudnya garis yang apabila kita panjangkan, dia takkan bercantum sampai bila-bila. Jadi yang istimewanya dengan garis selari ni, dia akan ada satu. Kalau kita letaklah mana-mana garis yang merentasi kedua-dua garis selari ni, kita ada satu, katalah sudut di sini 48 darjah contohnya lah. 48 darjah. Kita nak lah. 48 ni macam susah nak kira. Bagi kau faham pula. Kita bagi 50 darjah lah. 50 darjah. Baik. So, bagi pasangan dia yang atas ni, katalah di sini X. X ni juga adalah 50 darjah. Nampak tak? Dia macam ada adik-beradik. Dia bawah ni dengan atas ni. Dia macam ada bentuknya serupa kan. So, ini dipanggil sebagai sudut sepadan. Okay. Baik, ingat tak tadi kita ada cakap bahawa contoh kat sini yang ini kan. Kalau di sini 60 darjah sebelah dia X kan. Okey, kita tengok kat sini pula. Kalau di sini 50 darjah sebelah dia adalah 180 darjah tolak 50. So ini dapat 130 darjah. Okey. Baik, sekarang kita nak tunjuk satu magic sikit. Tadi kita dah belajar sudut bertentangan bucu kan? Yang ini kan? Yang kat atas ni. Ni. Kita dah belajar sudut bertentangan bucu. Jadi, jika di sini 50 darjah, maka yang bertentangan dengan dia juga 50 darjah. Okey. Tetapi, bagi garis selari, sudut ini dan juga sudut lagi satu ni, kita boleh katalah A dengan B kan. A akan sama dengan B. Ini dipanggil sebagai sudut selang seli. Alternate angle kan. Okey. Yang ni sudut sepadan kita dah cerita. Sudut selang seli dah cerita. Kemudian kita ada lagi satu sudut. Kita panggil sudut perdalaman. Kalau di sini 50 darjah. Ingat tak tadi saya dah cerita. Dekat atas ni sudut sepadan dia 50 darjah juga. Cuba kira sudut di sini. Sudut di sini adalah 130 darjah. Kenapa 130? Sebab ini 50. Sebelah dia 130 lah. Kedua-dua sudut ini apabila kita tambah, mesti nilainya akan menjadi 180 darjah. Jadi kalau ada orang tanya, contohnya sudut selari macam ini kan. Katalah di sini 60 darjah. Berapakah nilai X? Kita tu boleh dapat bahawa X campur 60 darjah mesti 180 darjah. X sama dengan 180 darjah tolak 60 darjah. Sama dengan 120 darjah. So, terus dapat. Ini dipanggil sebagai sudut pedalaman. Okey. Itu saja cerita tentang sudut. Nanti kita akan sila buatkan latihan yang ada. Dan nanti kita akan sambung dalam teorem Pythagoras lah selepas ini. Okey, terima kasih semua.